Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani. Berdirinya saya di sini, ingin saya menyampaikan satu syarahan yang bertajuk Kepimpinan Madani, Teras, Kemajuan, Ketamadunan Bangsa. Syarahan saya ini saya akan lebih berfokus kepada tajuk iaitu ciri-ciri kepimpinan yang perlu ada bagi seorang pemimpin. Ciri-ciri tersebut adalah kejujuran dan keyakinan tinggi. Okey, kejujuran ataupun jujur. Apa yang dimaksudkan dengan jujur? Jujur adalah satu perkara ataupun sifat yang menjadikan dirinya boleh dipercayai. Boleh dipercayai dalam 3 aspek, iaitu perkataan, tingkah laku dan perlakuan, baik terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Kenapa seorang pemimpin itu perlunya ada kejujuran? Apabila seorang pemimpin itu ada nilai kejujuran, mereka mudah mendapat kepercayaan terhadap orang lain. Kerana kepercayaan itu bukan sesuatu benda yang mudah didapati, dan juga bukan sesuatu benda yang mudah untuk didapati semula. Kerana kepercayaan ini, sekali kita ditipu, untuk tiadanya pulang kedua. Contohnya, saya ambil lebih pendekatan terhadap institusi kita, iaitu awal tahun lalu kita dalam institusi pernah melakukan pilihan raya, di mana setiap institusi pernah mencalonkan wakil-wakil pelajar dari dalam kalangan pelajar. Calon-calon akan melakukan atau membentangkan manifesto-manifesto mereka untuk dijadikan perkara ataupun benda yang boleh menyokong mereka. Dengan manifesto ini, mereka sebagai pemimpin seharusnya mengotakan apa yang mereka hendak lakukan dan apa yang mereka janjikan. Jika calon wakil pelajar tidak mengotakan janji ataupun melakukan tugas-tugasan yang telah mereka kotakan ataupun mereka telah memperkatakan dalam manifesto mereka, secara tidak sengaja mereka telah menyebabkan tidak mendapat kepercayaan terhadap orang lain. Kerana apabila seseorang pemimpin itu tidak bertanggungjawab dan tidak jujur dalam melakukan tugas, apabila mereka tidak jujur dan tidak bertanggungjawab, masyarakat sekeliling ataupun pelajar-pelajar lain tidak mungkin ataupun susah untuk mencari mereka semula. Hal ini menyebabkan nama calon tersebut akan tercemar dan nama institusi tersebut juga akan tercemar, kerana melahirkan mereka yang tidak jujur dan tidak bertanggungjawab. Seperti menanam tebu di tepi bibir. Okey. Seterusnya, ciri kepimpinan yang kedua, iaitu keyakinan tinggi. Apa yang dimaksudkan dengan keyakinan tinggi? Keyakinan tinggi ini adalah sesuatu perkara ataupun benda yang seseorang pemimpin itu perlu percaya kepada dirinya, yang dia boleh melakukan apa saja asalkan dia mempercayai dirinya. Contohnya seperti saya sekarang, saya yakin saya boleh membentangkan syarahan saya.
Apabila seorang pemimpin itu mempunyai sifat keyakinan tinggi, mereka mudah untuk mendapat kepercayaan mereka. Apabila mereka mudah untuk mendapat kepercayaan daripada orang lain, maknanya seorang pemimpin itu mudah mendapat kepercayaan. Jika seorang pemimpin itu tidak mempunyai keyakinan tinggi, maka setiap pemilihan ataupun keputusan bagi seseorang pemimpin itu mudah dipengaruhi oleh persekitaran yang negatif. Bila seseorang pemimpin itu berada dalam persekitaran yang negatif, pemilihan dan keputusan yang dibuat tidak rasional. Oleh itu, seseorang pemimpin itu perlu bijak memilih perkataan dan keputusan mereka. Bagi menutup syarahan saya ini, saya akan mencadangkan dua perkara yang pihak kolej pensyarah maupun semua institusi yang berada di Malaysia lakukan. Yang pertama adalah memperbanyakkan lagi program-program yang melibatkan semua pelajar. Melibatkan semua pelajar dalam aspek yang untuk membentuk ataupun menghasilkan seorang pemimpin. Contohnya seperti aktiviti syarahan ataupun bengkel ataupun program yang membolehkan mereka dapat macam mana untuk membentuk dan mengasah mereka dalam menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, cadangan saya yang kedua adalah pihak kerajaan seharusnya memberi lebih lagi galakan kepada semua belia-belia maupun pelajar di institusi, asalkan semua belia mempercayai bahawa mereka boleh mengubah masa depan ke arah yang lebih baik. So pihak kerajaan perlu memberi ruang dan peluang kepada semua belia-belia Malaysia agar mereka mempunyai keyakinan dan kebolehan dan mereka mampu menjadi kreatif dan inovasi pada yang akan menyumbang kepada Malaysia. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih.